Terkeluarnya masuk balik ya. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 yang ada 5 alfa yang ada pada sesi ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Okey, cikgu doakan apa yang kita belajar hari ini kita akan ingat dan kita boleh amalkan ya. Okey. Cikgu akan buat share screen. Okey, tolong beri perhatian di depannya. Okey, jadi pada hari ini kita akan lihat kepada tajuk kita masih lagi masa dan waktu ya, dan pada hari ini kita akan melihat kepada objektif kita, iaitu di akhir sesi PTPR ini kesemua murid tahun 5 alfa dapat menukarkan unit masa melibatkan perpuluhan dari abad ke tahun secara individu berdasarkan contoh dan latihan yang diberikan oleh guru ya. Okey, kalau semalam kita buat untuk pecahan, hari ini kita buat untuk perpuluhan. Tak beza banyak pun ya. Kemudian kriteria kejayaan ni anda semua set dalam diri anda. Selepas habis kelas ini, anda mesti dapat tahu benda ni. Kekurangannya itu mudah-mudahan dapat menukarkan unit masa melibatkan perpuluhan dari abad ke tahun dengan betul ya, sekadar tukar je tak cukup, tapi mesti betul. Itu yang kita nak, yang cikgu nak. Okey. Jadi kita akan tengok contoh. Ya, contoh pun tak banyak je, sikit je. Okey. Hubungan yang anda perlu tahu ialah satu abad ya bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun, dan juga macam biasa operasi yang terlibat hanya dua saja. Jika kita daripada abad nak pergi ke tahun ya. Okey, abad nak pergi tahun, kita darabkan dengan 100. Darabkan dengan 100, dan juga jika kita tahun kita nak tukar semula kepada abad, kita darab, kita bahagikan dengan 100. Itu saja. Dan ingat ya, apabila kita bahagi atau darabkan dengan 100, kita tak perlu darab macam kita darab yang kita belajar tu, darab panjang ke, darab untuk lazim ke, darab kekisi ke, tak perlu. Kita boleh darab secara cepat ya, dengan tambahkan nilai sifar di belakang, ataupun kita gerakkan titik perpuluhan. Kita tengok nanti ya. Dan bahagikan 100 pun kita boleh bahagi dengan cara cepat ya. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama ya. Okey, cikgu tukar warna pen. Okey, jadi yang pertama ya, robot digital yang pertama dicipta di berusia 0.67 abad pada tahun 2021. Tukar 0.67 abad kepada tahun. Okey, ada sedikit Cak Ana minda ni. Robot digital pertama telah dicipta pada tahun 1954 ya. Robot digital pertama. Okey. Ini ada dua istilah yang anda kena faham ya. Yang pertama ialah robot, yang kedua ialah digital. Robot digital. Okey, robot ni tujuannya untuk memudahkan hidup manusia ya. Dia akan mengambil alih tugas-tugas manusia. Jadi telah dicipta pertama kali pada tahun 1954. Okey, jadi tahun 1954 anda semua dah lahir ke belum? Cuba respon sikit. 1954 anda dah lahir ke belum? Fatih dah lahir ke 1954? Belum. Asya belum. Fatih dah lahir ke 1954? Belum. Jason dah lahir lah? Jalen? Belum. Memang belum. 1954 ni bukan anda. Ini atuk anda lahir 1954 ni. Kalau ayah anda pun tak lahir lagi 1954. Atuk ya biasanya yang dah lahir 1954 ya. Okey. Jadi 0.67, ini ayat matematik dia. Ini ayat matematik dia, 0.67 abad dah tukar tahun. Okey, jadi yang pertama sekali ada dua cara ya. Jadi cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara, dan kemudian anda boleh pilihlah cara mana yang anda rasa anda sesuai untuk gunakan. Jadi
0,67 ya. Okey, abad okey bersamaan dengan buka kurungan. Okey, cikgu besarkan sikit ya, cikgu besarkan sikit. Okey. Buka kurungan. Okey. Buka kurungan 0,67 darab 100. Okey, di mana cikgu tahu darab 100? Cikgu ambil di sini. Nampak tak kita buat nampak ni? Abad nak pergi tahun darab 100, nampak ni? Abad nak pergi tahun darab 100. Jadi kita darab 100, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan dan kita dah tulis, dan kita tak tulis abad dah, kita dah tulis tahun. Okey, tahun. Ya. Okey. Aziz Afwan, terima kasih. Masuk tadi terkeluar. Okey, lihat di sini. Ini yang cikgu masukkan dengan apabila kita darabkan dengan 100, kita tak berdarab panjang, kita hanya perlu gerakkan titik perpuluhan sahaja. Nampak tak? Ini ada berapa titik perpuluhan? Ada 2 titik perpuluhan. Jadi kita gerak ke arah mana, Jalen? Ke arah kanan atau kiri? Titik perpuluhan ni. Nak gerak ke arah kanan atau ke arah kiri? Kanan atau kiri? Cuba pilih. Kanan. Kanan, betul. Kanan ya. Kalau darab ke arah kanan, kalau bahagi ke arah kiri. Okey, jadi berapa langkah? 2 langkah. 1 langkah, 1 digit. Ingat ya, jangan buat 1 langkah 2 digit. Salah. 1 langkah 1 digit. Jadi kita buat 2 langkah, kita buat sama-sama. 1 sini, 2 di belakang. Okey. Jadi titik perpuluhan tu dah berubah di belakang, di situ. Ya. Okay, kita tulis semula. Kita tulis semula jawapan dia. Jadi jawapan ni adalah 0,67 titik dengan selepas titik perpuluhan mesti ada 1 sifar lagi. Kemudian tahun. Okey, tahun. Ya. Okey. Dan kita boleh masukkan beberapa digit. Yang pertama kita boleh masukkan digit di depan. Depan sifar boleh masukkan. Yang kedua kita boleh masukkan sifar di belakang. Dan yang ketiga kita boleh masukkan tahun tu, titik perpuluhan tu boleh. Jadi yang mana hasilnya menjadi bersamaan dengan 67 tahun saja. Okey. Okey. Ada kawan tanya cikgu. Kawan kamu tanya cikgu. Okey. Kalau saya buat begini betul atau salah cikgu? Okey. Anda kata Alvin cikgu. Okey Alvin, ini betul atau salah? 67 peran sifar tahun. Dia bagi jawapan ni. Dia jawapan sebenarnya 67 tahun. Tapi dia bagi jawapan 67 sifar tahun. Betul atau salah, Alvin? Ataupun ada nak bantu Alvin? Fatih, ni betul salah? Dia bagi jawapan ni 67 sifar tahun. Salah. Okay. Salah. Fatih kata salah. Okay, Jason? Salah atau betul? Jawapan A, jawapan 67 tahun. Tapi kawan bagi anak murid anda tulis, bayangkan ada cikgu, anak murid anda tulis 67 sifar tahun. Salah atau betul? Jason, apa jawapan anda? Betul salah? Salah. Salah. Okey, Jason katakanlah salah. Jalen? Jalen? Salah. Salah juga. Okey. Haziq Safwan? Lenguh cikgu dah. Kepala dah. Berat F4 ni. Haziq Safwan tak ada jawapan. Okey. Alvin, salah ke betul? Alvin? Salah ke betul? Alvin tak ada jawapan dah. Okey. Jawapannya betul, tak salah. Sebab dia ini ialah sifar perpuluhan kosong. Sorry, titik perpuluhan dan sifar. Okey. Kalau sifar gini, ni sifar ni tak ada nilai ni, tak ada nilai, dia tak ada bawa apa nilai. Jadi kita nak buat begini pun boleh, nak buat begini pun boleh. Tapi cikgu lebih suka bentuk yang begini. Dia lebih kemas, kan? Sebab dia ada dalam bentuk ringkas dia. Okey. Kalau bagi 67 sifar boleh, sebab sifar tu tidak ada nilai. Kalau dia boleh 67 sifar pun boleh. Dia tulis 67 sifar pun boleh, sebab sifar tu tak ada nilai. Jadi boleh je. Okay, jangan keliru macam tu. Melainkan kalau dia tulis dia jawapannya 67 sifar 1. Okey, katakan jawapannya 67
sifar 1. Anda potong sifar tengah-tengah ni. Jadi 67,1. Salah. Confirm salah. Itu masalah. Itu confirm salah. Sebab anda potong sifar yang di tengah-tengah. Kalau sifar tu di hujung tak apa. Ya. Cuba anda semua faham lah. Ya. Ingat Ha. Okey. Ya, kita beralih kepada soalan yang kedua. Cikgu nak padam ni dulu. Takut anda tengok video ni keliru tak? Mana je satu jawapan ni. Ya. Okey. Jawapannya 67,0 sifar. Jadi 67,0 sama dengan 67 tahun. Okey. Yang kedua pun boleh kita gunakan. Okey. Cara yang kedua. Cara kedua. Okey. Cara kedua kita tukarkan ini kepada perpuluhan. Okey, kepada pecahan yang kita dah baca semalam. Ya. Ingat lagi? Sifar 0.67 nak tukar kepada pecahan. Okey, ingat pecahan saya tanya ni pecahan. Okey. Kemudian nak bina pecahan mudah. Nak cara cepat. Okey. Nak tukar daripada perpuluhan, ya, perpuluhan nak pergi kepada pecahan. Okey. Cara mudah dia. Lihat kepada berapa digit selepas titik perpuluhan. Sini ada 2 digit. Okey, 2 digit Kalau 2 digit maksudnya di bahagian bawah ada 2 sifar. Okey. Kemudian ingat sifar tidak boleh berada di seorang-seorang, dia mesti ada teman dia. Apa teman dia? 1. Okey, kemudian yang di atas isi 67, 76. Gitu. Senang je. Ya, nak bina pecahan daripada perpuluhan, senang nak bina dia, ya. Kita lihat kepada bilangan sifar, bilangan digit selepas titik puluhan, kemudian kita buat bilangan sifar dan kemudian isi tempat kosong saja. Jadi 67/100. Okey. 67/100. Kemudian kita buat macam biasa yang kita dah baca semalam, ya. Kita dah baca semalam, kita dah baca kalau pecahan kita sampai di sini, kita buat apa? Kita darabkan dengan 100 juga. Sama juga. Ini pun darab 100, sini pun darab 100, sini pun darab 100. Jadi cuma beza ini perpuluhan, ini pecahan. Ini 67/100. Darabkan dengan 100. Kod mana pun dia bisa darab 100 juga. Tidak ada darab nombor lain. Ya. Sama ada dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Okey, nampak tak? 67/100 darab 100. Okey, ingat. Nampak bilangan digit ada banyak sifar tu. Masukkan. 1 di bawah, 1 di atas. 1 di bawah, 1 di atas. Okey, tidak ada lagi dah boleh masukkan. Yang tinggal hanya apa nombor yang tinggal? 67 darab 1/1. Okey, jadi 67 darab 1 berapa? 67. 67/1 maksudnya 67 bagi 1. 67 bagi 1 bersama dengan 67 tahun. Ya. Okey. Sama je. Jawapan sama. Ya, cara ada sikit beza. Tapi dah akhirnya kena darabkan dengan 100. Okey, itu dua cara. Anda boleh nak sila ulang tonton untuk anda untuk lebih kefahaman nantilah dalam video ni. Cikgu tengok seperti selalu sajalah. Okey mana-mana cara boleh guna, cara satu boleh, cara dua boleh. Yang penting jawapan mesti betul. Okey. Kita lihat yang kedua. Yang berikut ialah usia pada tahun 2021 bagi 3 peralatan digital yang pertama dicipta. Okey, kamera digital 0.45 abad, jam tangan digital 1.1 abad dan kalkulator digital 0.5 abad. Okey, jadi hitung usia peralatan di atas dalam tahun secara kiraan pantas. Okey, kalau soalan tu kata kiraan pantas, cikgu syorkan anda guna kaedah cara yang pertama ni. Cara ni. Ya. Cara pertama. Okey, kita buat yang pertama. Okey, kamera digital yang pertama cikgu namakan A lah. Okey, cikgu namakan ini A. Okey, ini B. Okey, ini C. Okey. Jadi yang pertama kamera digital 0.45 tahun, abad. Nak tukar tahun bersama dengan buka kurungan 0.45 darabkan dengan 100 tutup kurungan tukar jadi tahun.
Ingat nampak tak ni perubahan ni mesti ingat daripada abad pergi tahun. Bila anda dah darabkan dengan 100, tidak ada tahun, tidak ada abad dah, dia tukar jadi tahun. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, ini kita gerakkan titik perpuluhan ke arah kanan 2 langkah. Sebab apa 2 langkah? Sebab ni dua sifar. Satu tak masuk kira hanya sifar je. Kalau 2 sifar, 2 langkah. 1, 2. Okey. Kita nak buat cepat. Jadi kita buat cepat, kita kena fikir cepat. Okay, jadi kita terus bagi jawapan dia 45 tahun. Okey, 45 tahun. Cepat. Okey, yang kedua, B. Okey, B sebuah jam tangan digital. Dalam tengok jam tangan digital tu, bandingkan dengan jam anda. Bandingkan dengan jam cikgu sekarang ni. Ni jam cikgu. Jam tangan digital cikgu. Okey. Kan, cantik kan? Ni jam tangan cikgu. Okey. Kecil je kalau tengok jam tu besar sangat kan. Nak pakai tak tangan pun tak boleh. Okey. Tak longgar, tak longgar. Jadi C1,01 abad. Okey. Nak tukar tahun, buka kurungan 1,01 darab 100. Okey. Kemudian tutup kurungan, tukar menjadi tahun. Okey. Dan cepat pantas gerakkan 2.2 langkah ke arah kanan. 1, 2. Jadi jawapan secara pantas apa jawapannya? 1,0 sorry. Cikgu dah silap dah. Nak pantas sangat dah tertinggal dah. 1,01 tahun. Okey. Alright. Okey, C. Cikgu tak nak kira langsung C. Cikgu tak nak kira nak kita cara songak aje. Okey. 0,5 darabkan dengan 100. Siapa boleh bagi jawapan? Berapa? Berapa 0,5 darab 100? Berapa? 0,5 darab 100. Ni kalkulator digital. Berapa? Wati, Jason, Jalen, Haziq Safwan. 0,5 darab 100. Cuba anda bayangkan anda buat pengiraan tadi dalam kepala. Gerakan titik langkah, gerakan titik puluhan tu 2 langkah ke arah kanan. Berapa? Masa boleh buat kot dalam kepala. 0,5 darab 100. Jalen, Jason, come on. Tak mau kira. Bagi jawapan terus. Berapa? 50. 50 apa? 50 apa? 50 tahun. Bagus. 50 tahun. Anda bayangkan, anda kira dalam kepala aje. 0,5 tu kemudian anda gerakkan titik langkah 2 langkah ke belakang. Okey. Senang je. 0,5 abad bersama dengan buka kurungan 0,5 darab 100. Bayangkan dalam kepala aje. Bila ada dapat buat pengiraan dalam kepala, ada dapat jimatkan banyak masa. Jadi 0,5 darabkan 100. Kita gerak 2 langkah ke arah kanan. Jadi 1, 2. Alamak, ada ruang tak ada nombor lah. Tak ada nombor, nak isi apa? Isilah dengan nombor ataupun digit sifar. Jadi jawapannya ialah 50 tahun. Okey, 50 tahun. Okey, cikgu lah tulis semula N cikgu. Dah macam B kata N cikgu. Okey, 50 tahun. Ya. Okey, senang je. Jangan pening-pening kepala. Gerakan titik perpuluhan 2 langkah ke arah kanan. Okey. Kemudian kita lihat kepada yang terakhir pada hari ini. Okey. Lengkapkan petak kosong. Okey, kita buat sama-sama. Siapa boleh jawab? Nanti buka sekolah tu cikgu belanja dia. Di kantin sekolah. Okey. Kemudian 0,1 abad. Nak pergi dekat. Ni kita belajar minggu lepas. Abad ke dekat. Berapa? 1 abad. Okey. Bersama dengan 10 dekad. Okey. Apa dia? 0,1 abad berapa dekat? Berapa dekat ni? Tak tahu dah. Berapa?
Jalen, Jason, Alvin, berapa dekat? Ha ha. Tak tahu dah. Ha? Ha. Okey. Ha. Ini sifar nombor 1 sama dengan abad sama dengan ha, 1 dekad. Ha. 1 dekad. Ya, kita tengok dalam kotak dah. Okey. 1 dekad. Okey. 1 dekad bersama dengan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun bersama berapa bulan? Ya, 10 darab 12. 120 bulan. Betul? 10 darab 12. Ha, 10 darab 12. Betul lah. Ha, ni senang je. Digabungkan semua. Abad bagi dekad, dekad bagi tahun, tahun bagi bulan. Ha, ingat kini ingatlah. 1 abad 10 dekad, 1 dekad bersama dengan 10 tahun. Ya, kemudian 1 tahun bersama dengan 12 bulan. Ha, ni kena ingatlah. Okey ya. Okey. Dan cikgu ada letakkan pautan yang apa? Cikgu harap anda dapat layari lah. Ada 2 website ni. Sangat menarik. Yang pertama sekali, cikgu akan bagi di ruangan WhatsApp nanti. Cikgu akan bagi. Anda ada masa nanti hujung minggu ni anda boleh lihat. Esok cuti kan? Anda boleh lihat. Okey. Yang pertama, link yang pertama tu dia menunjukkan kita apa? Kepada bapa robotik lah, bapa robotik. Sekejap okey, dia tunjukkan kita pada bapa robotik kita. Okey, dah cikgu kata okey, ni okey, cikgu share. Okey, link yang pertama, bottom pertama tu anda nanti esok ada free kan, kita tak ada kelas, ada cuti. Okey, ni okey, tribute to Joseph Engelberger, the father of robotics. Okey, ini lah kalau nak lihat inilah yang dia, yang orang yang pertama mencipta robot. Jadi anda boleh lihat dah apa dia punya, macam mana dia punya kronologi hidup dan apa yang dia telah bina. Ni dah anda masuk, anda tekan dah view more ni, anda view timeline ni, anda view dan learn more macam mana lah. Anda pergi sendiri laman web ni, cikgu akan bagi dia punya pautan dalam grup WhatsApp, anda boleh lihat okey, ini saya bapa robotik lah. Dia macam pertama membuat robotik. Okey, membuat robot. Okey, yang kedua ada link yang kedua. Link yang kedua ni cikgu akan sertakan juga di ruangan chatting, ruangan WhatsApp nanti. Okey, link yang kedua ini dia memaparkan kepada anda the history of calculators, evolution of the calculator timeline daripada segi garisan masa. Okey, ni tak payahlah anda boleh pangkal je. Okey, anda boleh baca dah. There once was a time when written numbers does not exist. Nak anda lihat There once was a time when written number does not exist. Nombor yang ditulis tidak wujud lagi. Man had only his fingers and toes to use as counting devices, and counting sheep and crops using fingers, toes, rocks and shells will get you only so far. Okay, maksudnya dia kata pada zaman dahulu, sebelum adanya digit-digit tu, manusia menggunakan jari tangan dan jari kaki untuk mengira. Jadi anda bayangkan betapa sukarnya kalau kita nak mengira nombor-nombor besar, sebab jari kaki kita ada 10, jari tangan kita ada 10. Kalau dah lebih daripada 20, kita dah susah dah. Lihat dah. Dia boleh bagi tahu lah. Okey, lihat ini mesin menambah yang pertama kali. Tengok besar nampaknya. Jadi anda boleh lihat dah. Okey, first functional calculator. Tengok calculator kita yang pertama ni. Sebelum jadinya bentuk begini, bentuk macam ni, calculator yang scientific yang biasa kita nampak sekarang, inilah bentuk calculator yang pertama, calculator dulu. Jadi anda boleh lihat dah macam mana rupanya calculator dan macam mana perubahan daripada besar. Nampak ni, first all transistor calculator. Nampak ni, calculator yang pertama ni dah sebesar bilik ni, besar kabinet dapur rumah anda tu. Kemudian dia makin menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tengok ada lagi kecil sampailah yang ada pada hari ini. Sangat menarik ni. Jadi anda boleh lihat dah, cikgu akan bagi pautan dia. Okey, so sekarang ni kita akan main game. Okey, cikgu tahu anda semua tak sabar-sabar nak main game. Okey, jadi cikgu akan share link nanti. Siap sedia? Cikgu akan share link game kita pada hari ini.
Okey, siap sedia ya. Okey. Okey. Cikgu akan buat team mode. Anda akan berpasang dengan kawan anda. Okey. Start a live quiz. Okey, klasik. Okey. Cikgu akan pilih team. Kemudian, okey. Right. Cikgu pilih continue. Okey. Okey sekarang ni. Okey, anda sekarang ni anda masuk, anda pergi kepada, cikgu bagi pautan di sini. Pautan di ruangan chat. Okey. Kemudian tekan kat situ, klik kat situ, kemudian masukkan game code di sini. Game code tu masukkan dan siap sedia. Okey. Sila klik pada tu, klik pada chatting dan masuk pada game tu. Ada 4 orang ni. Kita bertanding 2 orang satu kumpulan. Okey, cepat. Okey, Fatih dah masuk. Fatih kumpulan Hurtling Turtles. Okey. Yang lain. Okey, Jason kumpulan Grumpy Monkeys. Okey, lagi 2 orang. Alvin dan Jalen. Kumpulan ni ikut kata. Okey, Alvin masuk kumpulan bersama Jason. Maksudnya Jalen akan bersama Fatih lah. Kumpulan ni bukan cikgu yang tentukan. Kumpulan ni yang ditentukan di sistem ni, dia akan masuk, dia akan pilih anda secara rawak lah. Ya, okey. Cepat, Jalen masuk. Okey. Okey, dah selesai. Okey. Sedia ya? Cikgu akan mulakan game ni. 1, 2, 3.
Okey, terus. Okey. Okey, Tania. Tanya, kumpulan Grumpy Monkeys menang. Yang ahli kumpulan Grumpy Monkeys, Jason, Rush, Viren dan Alvin Salah. Alvin Salah Sakirin. Dan itu tempat pertama. Okay, kita lihat secara terlalu. Okay, Jalen. Jalen betul semua. Okay, Alvin betul semua. Okay. Jason ada satu salah dan Fatih ada dua salah. Okay, kita lihat soalan yang dia salah. Okay, kejap. Okay, ni one incorrect. Okay. Jason 12.7 abad. Bayangkan anda gerak dua langkah ke arah kanan. Satu, dua. Jadi tambah satu sifar di belakang. Okay, ingat Jason. Sorry. Jason lah, Jason ingat Okay, bayangkan gerak satu langkah je. Okay. So, ni lagi. Okay. Fatih ya Fatih. Okey. An-Nama menerima sijil pengiktirafan sebagai wanita tertua di Malaysia pada baju sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke 1.1 abad. Okey. Jadi 1.1 abad adalah 100. Jadi bayang gerak dua langkah. Satu, dua. Maksudnya tambah satu sifar lah. Kan 110 kan. Takkan sebab tahun berarti sebab tahun umur anda. Takkan lah. An-Nama ni umur sebab tahun. Mestilah umur 110 sana. Nak satu buat satu abad. Satu abad dah satu tahun dah mana maunya. Sebab tahun tidak pilih ni je rasa ni. Tapi ni fill in the blank. Mana tidak tulis ni yang tertinggal satu sifar belakang ni. Okey. Kemudian kita lihat lagi soalan. Okey. Itu saja. Ada lagi tak? Okey. Yang ni dah buat. Ni. Kan ni. Ni. Okey, betul. Okey, betul, tak masalah. Okey, fill in the blank. Ni dah, okey. Itu saja. Okey, tak apalah. Yang sikit je kesalahannya. Mungkin saya tulis ni Saya rasa semua faham ni. Okey, itu saja cikgu untuk hari ini. Terima kasih di atas kesungguhan anda untuk bersama dengan cikgu pada petang pada tengah hari ini. Jadi cikgu ulang semula apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, jadi kita telah bersama-sama mempelajari ataupun kita cikgu dah bimbing anda untuk menukarkan unit masa menyebabkan perpuluhan dari abad ke tahun Dua cara dia darabkan dengan 100 sahaja. Dan selepas ini cikgu akan buat rakaman video ni cikgu akan upload YouTube dan cikgu akan sertakan dengan satu pautan untuk anda buat latihan pengukuhan dalam buku latihan anda, buku aktiviti. Tapi jangan bukan buat dalam buku aktiviti. Cikgu dah scan dan anda buat dalam teacher mate ni. Ya. Okey. Kemudian anda buatlah bersungguh-sungguh buat betul-betul, cikgu akan rekodkan markah anda. Okey, jadi itu sahaja cikgu. Ada sebarang soalan nak tanya? Okey, Jalen, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, faham ya? Okey. Jason, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, Fatih? Fatih? Tak ada. Tak ada. Okey, Alvin? Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, Alvin? Tak ada, cikgu. Okey, bagus. Ada satu lagi latihan pengukuhan Tak yang anda ada. kena buat. Nanti cikgu bagi dalam pautan dalam YouTube dan cikgu akan letakkan dalam WhatsApp. Anda tengoklah kat WhatsApp nanti. Esok cuti ya. Okey, jadi selamat bercuti daripada hari Rabu sampai hari Ahad. Gunakanlah waktu cuti anda untuk perkara-perkara yang berfaedah. Jadi itu saja cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Okey, bye. Okey, nak boleh tinggalkan ruangan meeting kita.